Kita kembali dalam rancangan Assalamualaikum. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meminta semua pihak agar tidak membuat spekulasi kenaikan harga barang susulan pengumuman kenaikan gaji penjawat awam. Okey, tapi ada orang cerita tadi dia pergi pasar Ramadan beli air tebu RM4. Tu macam mana tu? Besar mana? Berapa liter tu? Tak ada dah liter? lah. Rasa minum tu rasa banyak gula pun dia tebu. Saya tak tahulah mahal sebab apa. Mungkin sebab dia tak guna mesin. Dia apa? Kalau cookies dia ada homemade kan? Handmade. Ini gigi made. Sebab tu dia mahal kan? Tak kenapa. Aduh, ya Allah, mungkin tebu import lah tu. Bukan Malaysia punya air tebu tu. Tebu buatan Sabak Bernam. Baik, para penonton, isu barang naik adalah isu yang sentiasa berlaku menjelang bukan Aidilfitri, Ramadan pun. Ya Allah kan. Nakkan sampai ke Aidilfitri tu lagi harga lagi tinggi. Kan. Baik, mari kita berbincang tentang tajuk tersebut. Siapa lagi kalau tidak lain dan tidak bukan, the one and only Datuk Nazim Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, harga naik Datuk. Apabila cakap harga naik ni salah siapa? Pengguna ke ataupun peniaga ataupun yang berkuasa? Sebenarnya pengguna. Sudah. Beres. Kenapa? Dan sebenarnya dia Pengguna banyak faktor. tak? Dia banyak faktor, tapi yang paling berkuasa adalah pengguna yang menyebabkan harga naik atau harga turun. Cuba bayangkan hari ini ya. Kalau hari ini saja kita decide, dia kata kita jangan makan ayam 3 hari saja. Ini contoh lah ya. 3 hari je. 3 hari saja. You tengok harga turun macam roket. 3 hari je. Pasal dia bukan boleh tahan, tapi cuba kita kata kita hari ini kita buat belanja besar-besaran, naik juga macam tu. Jadi dia ni demand and supply kan. Tapi ada juga kalau kita lihat dia macam contohnya macam tadi Mas sebut barang-barang ni naik kadang-kadang ada sebab. Kadang-kadang tak ada sebab. Kadang-kadang sebabnya contohnya pasal gaji orang naik, barang pun naik. Ni tak ada sebab tu. Tak ada maknanya naik gaji kan. Bukannya bulan puasa, bukannya bulan raya. Contohnya lah. Kalau tiba-tiba gaji naik, apa-apa sebab pun, tiba-tiba barang-barang pun naik mendadak. Jadi ini kita lihat ni naik mendadak ni because duit dalam pasaran banyak. Jadi peniaga-peniaga tu ambil kesempatan lah. Jadi benda ni dia rantaian. Jadi dalam konteks ini kita kadang-kadang mungkin nak mengawal peniaga ni pasal banyak tipunya. Contohnya lah ya. Kadang-kadang barang naik ataupun barang tak naik tapi kualitinya kurang. Ada juga. Contohnya beras, dia kata beras grade ini tapi dia campurnya beras yang jadi macam-macam. Jadi sebab tu pengguna kena berhati-hati ya Emma ya. Pasal Emma dah menjaga keluarga, dah buat ni dia kena banyak apa ni prihatin tu. Pasal itu datang ni sebab tu kadang-kadang dia orang kata kuasa pengguna ni datang daripada rumah, daripada dapur. Pasal dapur nak beli barang-barang ni. Jadi suri-suri rumah kena faham dan peka. Dan dia banyak apa ni kata orang cara-caranya. Pasal kita ni bukan nak cerita pasal saving, tapi kadang-kadang benda yang sedikit kalau kita cermat, kita dapat tarik mungkin 2-3 hari. Contohnya dia nasi yang tak habis, buat nasi goreng, buat whatever. Tapi kalau kita tak pandai, nasi tak habis dia rosak, buang. Dah lah dosa. Tak itu. Jadi ini datangnya daripada didikan kita. Jadi kita kena mendidik, dan didikan memang datang daripada rumah. Kalau kita nak harap daripada luar, ni susah. Luar tu dia iklan buffet special, itu je yang dia nak kita buat. Jadi menjadi apa ni kata orang, tanggungjawab pengguna untuk faham. Dan sebenarnya kalau ikut daripada sudut kepenggunaan, kalau pengguna bijak, kalau pengguna faham, patutnya musim raya, musim puasa ni barang lagi turun. Pasal kita bukan makan bertambah banyak. Sepatutnya. Kita bukan makannya sekali. Bukannya makan sekali kali tiga volume. Kalau nak ikutkan lah. Kodok. Dia ada kodokan tu kan. Mana dia nak kodok. Tak boleh macam tu. Kadang-kadang nak lebih, nak itu. Jadi dia kena datang. Sebab tu yang kita biasa cerita. Maknanya sebelum puasa lagi ataupun sebelum nak raya ni pun kita kena rancang. Apa yang nak beli. Kadang-kadang ialah orang baru ni nak beli baju raya 5 helai ke. Jadi ini yang kita nak kena rancang awal-awal lagi. Apa yang kita nak lakukan sebenarnya menyambut raya kita ni, supaya perbelanjaan kita dapat dikawal. Sebenarnya macam kita cerita, tak ada sebab. Kalau ikut makanan, dia tidak ada sebab untuk naik. Kecuali pasal orang ni kadang-kadang dia mungkin dia tengok tu dia lapar, dia tidak mengawal diri dia. Kuih, biasanya kita makan kuih sepotong tu pun dah kenyang. Tapi ini tengok 2-3 ini 2-3. Jadi demand yang terjadi itu adalah false demand.
bukannya demand sebenar, akhirnya pergi ke tong sampah. Jadi ini pengguna kena sedar pasal untuk mengawal peniaga ni memang kalau dia tidak kata orang percaya kepada keberkatan rezeki, dan ramai orang mungkin percaya tapi dia tak buat pun, dia nak duit aja. Jadi dia akan buat apa benda yang boleh untuk mendapat keuntungan yang lebih. Jadi kita pun pengguna sebagai yang orang yang sebelah sini kena faham, jangan biarkan kita ditipu. Kan kita ni memang mudah nak ditipu. Jadi tambah-tambah bila ada duit. Jadi adalah tips-tips, contohnya kalau nak pergi, ini betul-betul ni, kalau ni nak pergi ke pasar Ramadan, ini kita ni cakap pasal melalui pengalaman, pasal kita pun biasa melalui zaman-zaman sekarang pun tidaklah pandai mana pun, tapi zaman-zaman kebodohan yang melampau dulu, beli duit ada. Jadi kadang-kadang kita nak meraihkan, dia kena tengok tempat lah. Pasal akhirnya kita perlu melihat matlamat kita, apa matlamat kita dalam musim-musim begini. Takkan nak matlamat nak membazir. Jadi dia puasa ni mengajar kita macam-macam, tapi takkan yang kita dapat hanya untuk membazir. Jadi ini kita perlu lihat. Dan kadang-kadang juga disebabkan pasaran itu, katakan di hotel ini hotel buat buffet. Bila hotel buat buffet ni kadang-kadang katakan buffetnya katakan RM90, sampai RM100.50 pun dah ada sekarang ni. Memang. Jadi masalahnya bila kita pergi ke buffet itu, kadang-kadang kita jadi serba salah, tak makan tak kena, makan sikit pun tak kena pasal dah RM90 belanja. Kawan yang belanja pun kata, kau apa ni makan, kita dah belanja RM90, you makan sikit je. Jadi kadang-kadang orang yang biasa pergi itu memang nak makan tu. Jadi dia ayam biasa dia makan seketul, dia nak ambil 2 ketul. Jadi yang sana pun 2 ketul. Pada yang biasa seketul jadi 2 ketul. Jadi yang 2 ketul pun kadang-kadang buang je. Tak lalu dah, bila dah tengok dah ambil dah tak lalu, takut orang lain ambil kan, jadi ambil dulu. Jadi akhirnya demand yang biasa, hari biasa mungkin katakan untuk 10 ekor ayam, jadi bulan puasa dia naik 20 ekor. Itu satu hotel, satu tempat makan. Makin lama makin banyak. Jadi akhirnya barang dalam pasaran tu juga turut naik lah. Jadi ini kita kena ajar. Kita kena benda ni melalui proses pendidikan yang bersungguh-sungguh yang kita nak ambil sempena Ramadan ini. Maknanya mengawali kita. Ialah itu pun asasnya kan. Tapi kalau sebut pasal isu naik harga ni, selalunya mesti dikaitkan dengan harga barang makanan ataupun bahan mentah. Ya. Contohnya macam ayam, tepung, kuih, untuk kuih kan. Pasal itu yang dibuat musim-musim ini. Sebab itulah kena bersederhana kan asasnya. Apa buatan sederhana Tamin? Umat wasata. Kita adalah umat yang pertengahan, sederhana. Ya. Tidak beria sampai tenggelam punca, nak beraya pun patut-patut kan. Jadi ini yang kita perlu berkongsi dengan pengguna di luar sana. Pasal apa tindakan yang kita buat berseorang tu, mungkin kita ingat kita seorang, tapi benda ni rupanya dia punya impak tu pasal satu keluarga akhirnya satu masyarakat. Jadi ini yang iktibar yang seharusnya kita belajar untuk semasa bulan puasa ini, untuk menjadikan masyarakat kita satu masyarakat yang dengan ada Facebook, dengan ada kita share lah benda-benda ni kan. Kalau untuk kita mengubah, kalau kita tak ubah, siapa yang nak ubah? Macam pihak berkuasa sini ada tak macam pihak berkuasa memang bercakap, tapi kita kadang-kadang kalau kita tak mau terima, apa ni kata orang, you hear but you don't listen ke apa benda you don't listen. Maknanya kita dengar tapi kadang-kadang kita tidak dapat, bila kita gagal menghayati apa yang hendak diajar. Memang KPDN buat tazkirah apa benda, tapi dah kita pun kadang ni nak gaji dapat sebulan setengah bulan gaji ni banyak juga pada orang yang banyak gaji kan, yang sikit tu okey 500, tapi asasnya kadang-kadang kita terbawa disebabkan iklan yang kita tengok. Tapi kalau kita ni mendidik keluarga kita, maknanya jangan terpengaruh dengan yang kat luar sana kan. Ibarat ikan, kalau 2 tahun duduk dalam air masin pun dia bukannya masin. Maknanya dia dah ada dia punya sistem pertahanan sendiri. Jadi sistem pertahanan sendiri itu datang daripada kita, daripada keluarga kita. Macam Emma dia nak bercerita pada keluarga dia. Dia kena ajar dan didikkan dia kena daripada awal. Dia kena. Datuk, dari segi apabila kerajaan mengumumkan harga ceiling, sejauh manakah keberkesanan pendekatan ini di dalam memastikan supaya peniaga-peniaga ini tidak mengambil kesempatan? Ini ada pengalaman yang cukup terasa lah. Ini beberapa tahun dahulu. Kerajaan masa tu Datuk Syafiee Apdal jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri. Dia panggil semua mesyuarat ni. Kita pun ada mesyuarat untuk mengawal harga barang ni. Panggil semua pembekal ayam. Satu mesyuarat besar ni. Jadi dia bercakap
Dia kata kerajaan tak benarkan harga ayam lebih daripada RM6.50 siling. Mula-mula yang pembekal ni lah. Ada yang tak setuju, ada setuju. Akhirnya bila dah menteri buat keputusan, semua okey lah, kata dia. Jadi kita pun ingat betul lah harga ayam ni. Jadi kawan-kawan kita, ahli-ahli kita yang itu ayam ni, kita mengharapkan itulah harga siling. Maknanya harga siling dia kena turun lagi. Maknanya harga farm kena turun lagi. Harga di kilang, harga di di ladang. Supaya boleh jaga harga boleh buat harga siling. Jadi rupanya bila saya tanya, dia kata kita nak jual harga siling macam mana, kata dia. Memang harga di farm, katakan contohnya dalam kata RM4. Dia hantar kita RM4 untuk 1 kilo. Tetapi dia telah letakkan harga, memang resit memang ikut harga siling. Dia bagi kata margin RM1 ke. Tetapi dia bagi satu resit lagi untuk transportation. Aduh. Jadi transportation ni nak pergi ke mana? Jadi pengguna kalau tak ada untung kan. Masalahnya pengguna kena tanggung. Jadi dia kata dia nak buat macam mana? Harga yang datang pun dia kata dah kira RM6. Jadi dia nak jual macam mana, kata dia. Jadi ini maknanya kalau inilah orang kalau dia tidak ada kepercayaan dia kepada rezeki, kebaikan rezeki yang halal whatever. Jadi dia akan gunakan apa juga cara untuk tambah timbang. Dia boleh tulis timbang. Pasal kalau dia tidak buat begitu, maknanya kerajaan boleh KBDN boleh denda ni pasal apa harga ni. Jadi dia gunakan benda lain untuk menambahkan sama ada kuantiti ataupun kurangkan kualiti. Jadi ini berlaku. Jadi sebab tu pengguna kena. Jadi maknanya agaknya pengguna kalaulah kata dia bajet dia untuk ayam katakan 10 ekor ikut harga biasa, maknanya untuk dia ketika perayaan ataupun meraihkan puasa ni, meraihkan raya esok, mungkinlah dia kata buat 8 ekor dah lah. Tak kena begitulah, pasal kalau tidak harga dah naik. Jadi kena bajet. Maksud apa yang kita nak kongsi adalah kita kena pergi keluar sana dengan bajet yang kita tetapkan, pasal duit yang itu yang kita ada. Jadi kalau katakan kita nak meraihkan tetamu ke, contohnya hari itu mungkin kena beli lebih, tapi hari lain kena kurang lah. Pasal kita punya limitasi kita adalah katakan 300 kita nak belanja. Nak belanja 5 hari. Jadi kita kena bagi-bagikan. Mungkin kata ada family datang, okey dah tinggilah. Tapi hari family tak ada, kurang-kurangkan. Dan lagi pun, ini yang kita lihat ya, ini yang terjadi di sini adalah antara saya rasa lah ya, matlamat puasa adalah untuk mendidik kita. Betul. Mungkin salah satunya untuk merasa macam mana orang susah. Tapi hari ini kita rasanya tak sampai matlamat sebenar. Okey. Kata kita Emma ke Amin ke, bila berpuasa kita rasalah macam ni orang lapar ya, orang susah. Tetapi bila berbuka puasa, kita dah tak rasa dah. Orang susah masih tak dapat nak makan. Kita dah lain, jadi ini rasa rupa rasa raja macam ni. Heaven. Syurga. Jadi ini maknanya kita kena ajar, dan ini juga perlu dididik daripada anak-anak lagi. Bukan bulan puasa ni dengan dia satu meja penuh. Tapi kita tidak boleh salahkan, pasal kadang-kadang apa yang kita lihat dan apa yang kita tidak rancang itu mendahului kita. Kalau kita tak rancang, sebab tu kita kena rancang. Maknanya kalau awal-awal kita rasa okey, kita masak satu lauk saja. Jadi barang pun tak mampu nak ikut. Kalau kita kurang beli, kurang belanja, dalam pasaran tak ada duit, jadi harga tentu turun. The power of maknanya pengguna kena main peranan lah dekat sini. Iyalah terutama suri rumah. Awak masak berapa kali dah? Tak tahu lah itu. Tak ada berapa kali. Nak tolong hantar barang mentah kat rumah boleh je lah. Kan sedap. Tapi mana tahu kau Eman ajak buka puasa kan, dia nak masak. Itu sebenarnya pada tadi kan. Baik, Datuk, tentang dalam sebagai dan di pihak PPM sendiri, tindakan-tindakan yang diambil oleh PPM, perancanganlah menjelang dalam bulan Ramadan dan juga menjelang Aidilfitri, walaupun ada 2 minggu lagi, tapi sudah pasti mungkin ada. Tiga. Cepatnya nak raya. Cepat nak raya. Saya raya Zimbabwe. Cover kan. Okey, cover balik Cover balik. Ada plan kan? Dia macam ni. Balik apa yang kita bincang tadi, ada satu ayat. Ini kita seronok ni, saya seronok pasal ada orang boleh tolong. Sesuatu yang terancang
Ni kata Sayyidina Ali al-haqqu bil nizam saya ghalibuhul batil bin nizam. Jadi maksudnya biar kita lah bagi. Maksudnya kalau kita tidak merancang, jadi kita jadi iktibar hadis itu ayat itu Sayyidina Ali, iktibarnya adalah kita perlu merancang. Jadi apa pun kalau kita gagal merancang, kita seolah-olah merancang untuk gagal. Jadi awal-awal kalau nak balik kampung ke, nak nak beli barang ke, nak apa pun, kena rancang yang elok. Kalau nak beli tiket pun habis. Pasal tak rancang awal lagi. Kan. Semalam ada perjalanan-perjalanan tertentu, tiketnya pun dah habis. Jadi mungkin dah salah lah tu. Jadi susahlah macam mana. Jadi kita kena make sure apa yang nak dibuat dia akan datang ni ikut bajet dah. Pasal kita tahu biasanya, kecuali orang berniaga, biasanya pendapatan kita tahu agak-agak berapa. Jadi kalau kita katakan kalau tak cukup duit ni, kita nak pinjam lagi, sama ada itu satu keputusan yang baik. Kalau perlu memanglah kena pinjam. Tapi kalau tidak perlu, maknanya kita kena adjust diri kita untuk mengawal diri kita. Dan ini juga tidak melepaskan orang-orang yang banyak duit. Kadang-kadang orang banyak duit ni dia tak kisah, tak ada benda dia, tapi dia pun perlu merancang. Pasal kegagalan merancang akan membawa kita kepada kesukaran satu masa akan datang. Kalau kita tidak mengajar anak-anak kita merancang, kena ajar ni. Macam mana nak merancang, macam mana nak menyimpan. Pasal bukannya nak dihabiskan masa tu juga kan. Kita kena lihat ini satu perjalanan kan. Kita ni satu perjalanan. Jadi dalam perjalanan tu, kita raya ni pada kita lah. Mungkin tidak seharusnya dilihat sebagai satu destinasi. Pasal lepas raya ada lagi. Takkan musim raya ni nak habiskan semua kan. Jadi lepas tu dah tak kisah. Jadi ini perlu dirancang dengan baik. Kita tak nak lepas musim je raya balik, Allah, bulan depan dah tak ada, dah kosong. Jadi para pengguna kena bijak merancang dan melaksanakan dengan baik. Pasal kalau kita pandai merancang sebenarnya kan, kita pandai berjimat, rupanya mungkin RM10 tu boleh pergi jauh. Contohnya paling mudah kan, merancang kan. Usahawan channel tadi mulakan RM50 Pak. Dah betul. Dia kena merancang dan tentu kan kita tidak ada pembaziran, kena cermat kan. Contohnya kalau orang seharian kan, kalau kita makan kita bekerja, kita makan dekat luar ya, Min ya. Rasa-rasanya RM5, RM6, RM7 memang kenalah untuk lunch kan. Betul kan? Tapi kalaulah katakan kita cuba nak nombor satu, kita boleh makan sikit, jaga badan sihat. Nombor dua, kita boleh jimatkan dan simpan duit. Contoh kita sandwich lah. Tengah hari isteri ni kan, suami nak pergi kerja buat sandwich. Sandwich kalau 4 keping roti tu berapa ringgit je? Satu buku roti tu baru dalam RM3. Berapa banyak boleh buat sandwich tu? Jadi anak-anak semua boleh dibekalkan dengan sandwich. Jadi kuranglah belanja di luar. Dan makanan pun tertentu yang dibuat, kalau isteri air tangan dia yang berbarakah, yang macam-macam dia punya itu kan, kebaikan kan. Jadi kadang-kadang RM10 tu boleh ditarik sampai berhari-hari. Ikan contohnya nak tuna kan. Ini ceritalah. Kita tak pandai masak tapi idea tu kadang-kadang banyak betul kan. Kita nak makan sandwich, kita boleh beli sardin. Kita boleh beli sardin, kadang-kadang tuna pun ada. Tuna ni mahal. Tapi kita biasa saya dah beritahu kawan-kawan pun, tak payah susah-susah, beli ikan gembung je. Beli ikan gembung, katakan mungkin 1 kilo, tak tahu berapa harga, mungkin kata RM10 lah sekilo. RM10 tu kita boleh buat kita rebus atau kukus, dia jadi macam tuna, sedapnya bukan main. Jadi RM10 tuna tu masuk peti ais, 1 kilo. Bertahan berapa lama tu? Jadi ini maknanya penjimatan yang kita kaji. Kita bukan buat dia kehidupan dia okey, daripada ikan tu, contohnya basuh dari ikan tu, jirus kat pokok pula. Pokok katakan pokok cili ke. Bukan main bagus baja tu, tak payah nak beli baja. Jadi kita kena tengok setiap benda. Air yang basuh tu pun okey, bukan buang itu je. Merancang. Ada dulu ada tok kita beritahu ini, saya beritahu dulu, zaman dululah ada satu Bengali ni, dia biasa di rumah dia tu air almost tak ada buang.
Daripada yang mandinya ini pergi ke apa ni, dia punya tanaman, yang ini pergi ke dia punya apa ni, siram pokok, yang ini bilasan. Jadi benda-benda ini kena ditengok secara baik. Pasal setiap apa ni penjimatan adalah setiap keuntungan. Jadi kena ini dikaji. Jangan, kalau kita tidak halus, kita tidak teliti, maka kita akan berlaku banyak kesilapan. Sebenarnya patut ikut ajaran kita kan, macam orang mengaji kan. Okey pun saya tidaklah pandai mana pun. Tetapi cuba bayangkan dalam Quran hadis, setiap benda ada makna, ada kehalusan, ada ketelitian, tapi kadang-kadang kita tidak mengambil ketelitian yang ada. Jadi rugilah kita. Semayangnya pun dengan cara macam mana, kadang-kadang kita tengok pun semayang ikut dan aja. Jadi semuanya ada ketelitian untuk kita mengatur kehidupan kita kan. Apa salah kalau contohnya lah, ini mencerita pasal membentuk budaya. Kita tengok kat masjid kan, kalau kasut je terabur je. Ada tempat masjid tertentu yang Amin, bukan 2 minggu, nanti ada raya awal pula. Orang tak shopping raya, dia dah shopping raya dulu lagi. Baiklah para penonton, itu dia perbincangan tentang naik harga. Asasnya adalah bermula daripada kita sendiri sebagai pengguna. Dan kita akan berehat seketika dan kita akan mendengar azan dari Masjidil Haram di rumah. Ya, di Makkah.